Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, tak semestinya orang yang takbir sekali itu betul dan tidak ada was-was. Tak ada was-was dia mungkin, bukan wajib, mungkin setan tak nak kacau sebab dia memang tak reti jahil daripada awal. Maka tidak ada juga gangguan. Setan akan kacau orang yang ada ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat sama-sama dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita guna kitab terjemahan Al-Qaulut Tam fi Ahkamil Imam wal Ma'mum. Kitab Al-Qaulut Tam pada menyatakan hukum hakam imam dan juga makmum, artinya solat berjamaah. Tapi kita masih belum masuk lagi lah sebenarnya. Cuma kita baca ni semua masih lagi individu. Dia belum masuk betul-betul dalam bab imam makmum. Dia akan masuk nanti dalam masalah yang ke-20, 17 ke atas baru dia masuk. Jadi kita yang nak kepada pahala yang lebih. Solat seorang diri sah dah dalam mazhab Syafi'i. Cuma dia tidak afdal. Sebab tu disebut salatul jamaah tafdulu min salatil fazzi bi 27 darajah. Solat berjamaah itu lebih afdal. Mana solat sendiri pun sah, cuma tidak afdal. Lebih afdal daripada solat seorang diri dengan kelebihan 27, ada hadis 25. Nah, saya dah ulang banyak kali, jangan sampai kita nak kejar yang 27 akhirnya satu pun tak dapat. Maka sebab tu kita kena ngaji kalau kita nak solat jamaah lah. Tadi kalau saya nak tegur tapi tak sempat. Kalau dia masih ada, dia tolong solat semula. Yang solat sebelah saya tadi, pakai seluar jin tadi. Dia lepas solat istighfar, kita istighfar, dia cabut dah. Kita nak tegur tak sempat. Kalau dia masih ada di luar sana, dia tolong solat semula. Waktu maghrib masih ada. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, sebab dia lambat. Dia lambat, sama ada dia sengaja ataupun dia tak sengaja, itu dia punya pasal, kita tak tahu. Nah, tapi lambat punya pasal menyebabkan dia batal solat. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, batal macam mana? Sujud ulama lah kali sampai tahiyat akhir, tahiyat awal. Kita tahiyat awal, dia sujud. Buat seluruh sujud. Kita tahiyat awal nak habis, dia tak bangun. Elok tu imam nak bangun baru dia bangun. Tahiyat. Imam sudah bila berdiri, imam baca Fatihah rakaat 3, dia tahiyat. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Lepas tu dekat-dekat imam nak rukuk, dia pun bangun diri. Lepas dia berdiri, dia pun baca Fatihah macam biasa. Imam rukuk, dia tak rukuk. Slumber rock. Ingat rapat kot pahala.
Imam rukuk dia tak rukuk. Imam iktidal dia masih tak rukuk. Imam turun sujud, saya tak nampak saya pun sujud. Tapi dia masih belum rukuk. Dia sudah batal waktu imam sami Allahu liman hamidah, imam iktidal beri betul, dia batal. Sebab apa batal? Sebab dia adalah masbuk di rakaat yang ketiga. Nah, tuan-tuan muslimat yang dia, sebab pada masbuk, sebab bila dia bangun berdiri mendapatkan imam, dia dengan imam tidak dapat had Fatihah yang sederhana 25 second. Dia tidak dapat. Bacaan Fatihah yang sederhana 25 ke 27 second. Makna bila dia bangun, dia baca sampai iyyaka na'budu, imam sudah rukuk, bermakna dia tak dapat nak habiskan Fatihah sebab dia masbuk di rakaat yang ketiga. Tuan-tuan hendak ngaji molek. Masbuk bukan tamu aja, ketiga, keempat semua dah. Bila kita berdiri dengan imam, imam rukuk, kita tak habis Fatihah, kita wajib rukuk sebab kita masbuk rakaat yang ketiga. Bila kita tak rukuk lagi, imam sami Allahu liman hamidah, betul sahaja kita masih belum rukuk, solat kita automatic go out. Apa baca gini? Solat mula kalau dia ada kat luar. Kalau dia balik dah, dia dengan Tuhan. Dari segi ilmu fiqh, solat dia tak. Tuhan nak terima tak terima tu kerja Allah. Di segi ilmu fiqh, syariat dibawa oleh Nabi yang kita mengaji, betul. Baik, kita tak masuk lagi bab tu. Dia berhati-hati. Jangan buat lambat, apa perlu kita lambatnya. Sujud tu sekadar subhana rabbil a'la sudah, yang kita baca sampai 500 kali buat apa? Siapa suruh? Baca jawab. La ilaha illallah. Hang nak sujud lah, muang solat seorang, tak payah ikut jadi tu imam, dah makmum lah. Tadi hang dah mengaku kan, aku solat maghrib 3 rakaat mengikut imam. Bila kita ikut imam, iza kabbara fakabbiru. Dia takbir, wa iza raka'a farka'u, dia rukuk, wa iza sajada fasjudu. Dia sujud dah, ada tunggu lama buat apa? Kalau hang nak lama, hang solat seorang, macam hak belakang tak apa. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, bila kita sudah ikrar, kita jadi makmum, maka wajib kita ikut qanun. Qanun apa qanun? Undang-undang solat jemaah. Bila kita langgar undang-undang solat jemaah, maka kita dikira lawan toki lah. Nah, lawan toki, hukum dia batal solat. Jadi kalau dia ada, kita nak sebut nama warna baju dia. Dan saya rasa dia bukan orang kita lah, maksud bukan jemaah kita, dia memang singgah. Hak singgah macam tu lah, tak sempat nak ngaji lah, kali solat ikut suka hati, ingat dah betul, rupanya salah. 27 yang nak dapat, akhirnya kosong. Tak dapat apa, haram, berdosa pula. Jadi kena jaga. Kita ada kaki-kaki masjid surau, kena mengaji betul-betul bab ini. Baik tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Sambung yang mana? Sambung nombor apa? Muka surat saya tahu, tapi nombor 12 ke 13 ke 14? 12 belum ni. Baik, kita sambung masalah yang ke-12. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, perkara yang ke-12 ialah makruh berimam kepada orang was-was. Nah, makruh kita berimam kepada orang yang was-was. Was-was yang kita boleh nampak takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah tu kita nampak dia was-was pada takbir, jangan ada ikut dia. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, makruh hukumnya. Bila makruh ni luput fadilat jamaah, tak dapat 27. Solat sah. Bila dapat satu lah, kalau waktu tak tu kosong tu. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, maka kita janganlah menanti orang yang begitu jadi imam. Orang yang takbir dia bukan kalau sekali-sekala tu tak apa. Ni tiap-tiap hari, tak 5 waktu pun 3 waktu, Allah. Nak dilantik jadi imam.
Esok nak nikahnya nak aku ni. Nak sebut nikah tak masuk aku ni, pa habis kali. Jangan lantik dia jadi imam, dan kita tak boleh ikut dia. Dia hanya layak jadi makmum seumur hidup. Nah, layak jadi makmum sahaja seumur hidup was-was ni. Yang pertama takbir lah. Yang kedua baca Fatihah. Alhamd. Jangan kering juga. Nah, itu makruh. Artinya tak dapatlah pahala jemaah kita tu. Itulah maksud makruh solat jemaah ni. Tuan-tuan, luput fadilah. Baik. Dan yang waswas, dia tahu dia waswas, yang dia pergi jadi imam buat apa? Kita, bila kita tahu kita ni jenis takbir waswas, jangan naik jadi imam. Kalau orang suruh kita jadi imam, maka alasan yang paling baik kita kata saya waswas. tak boleh jadi imam, tak layak. Ustaz kata layak jadi makmum saja seumur hidup. Tapi dia tak waswas pun, dia saja trik. Jangan tipu dosa. Ayatul munafikin salah satu tanda-tanda orang munafik ada 3. Salah satunya iza hadasa kazaba, bila cakap bohong. Kalau dia tak waswas, jangan kata dia waswas, itu menipu namanya. Baik tuan-tuan, nah itu yang pertama lah. Kita jangan kita lantik makmum waswas jadi imam, yang manusia yang waswas jadi imam. Yang kedua, kita kalau tahu dah dia tu waswas, jangan kita ikut dia. Yang tiga, kalau kita tahu kita ni waswas, janganlah kita jadi imam. Itu 3 tu kena jaga. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, telah berkata Syekh Abdul Futuh Al-Ijli di dalam huraiannya yang mendalam atas Kitabul Wasit, bukan ta, wal wajiz. Satu kitab wasit, satu lagi wajiz. Dua-dua ni kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Baik, dia kata apa? Makruh hukumnya solat di belakang, yakni berimamkan orang yang was-was. Sebab apa? Kerana dia punya illah dia, sebab dia kenapa? Kerana syak ia pada perbuatan dirinya. Sebab dia was-was, dia syak pada perbuatan diri dia sendiri. Macam mana kita nak ikut dia? Ada was-was semua. Dan jika berwas-was makmum pada takbiratul ihram, dia ni makmum pula, yang tadi imam. Baik, kalau kita makmum dan jika berwas-was makmum pada takbiratul ihram yang menyebabkan gangguan kepada orang lain. Dengar betul-betul ni. Siapa-siapa duk mai solat jemaah, kalau jenis was-was duk Allahu ak, jenis was-was ni. Diulang mula. Dan jika berwas-was makmum pada takbiratul ihram yang menyebabkan gangguan kepada orang lain, biasanya hak sebelah menyebelah dia akan terganggu. Bila duk takbir banyak kali, memang kita terganggu. Kita baca Fatihah pun rasa kacau sebab dia duk tu. Maka haram hukumnya. Itu dia hukum. Siapa-siapa was-was jangan main masjid, solat di rumah je. Solat di rumah suruh bini jadi imam. Sebab ustaz kata dah, dia layak jadi makmum seumur hidup. Dengan bini dia pun dia jadi makmum ke? Betul tak? Keren. Nah, di rumah pun dia tak boleh jadi imam pada bini dia, anak dia. Kalau ada anak lelaki, suruh anak lelaki jadi imam. Kalau tak ada, dia solat sendiri, bini pun solat sendiri. Dia tak layak jadi imam di mana-mana pun. Jangan main masjid, main dengar kuliah sudah. Nak solat maghrib di rumah, habis solat maghrib main dengar kuliah. Habis dengar kuliah, balik solat isyak di rumah. Ada faham? Andut juga ku sepak. Berdosa besar mengganggu orang sedang solat ni. Kena faham lah. Dah kita tahu dah kita ni was-was duk takbir, kuat pula tu. Gung dia sekali. Boa. Nah, kita pun jadi geram kadang tu. Tuan-tuan. Maka gangguan seperti itu menyebabkan orang di sebelah tidak khusyuk, maka hukum dia haram tu berdosa besar. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, bukan haram dosa kecil ni, haram dosa besar. Hukumnya seperti mana duduk ia berkata-kata berhampiran orang solat. Ni satu kerja.
Orang solat sunat sembang. Ni banyak berlaku ni tuan-tuan. Saya mudah muslimat yang selepas azan maghrib orang pakat solat sunat qabliyah, walaupun solat sunat qabliyah sebelum maghrib tu sunat ghairu muakkad. Siapa nak solat solatlah, siapa tak nak solat sudah. Siapa solat tetap dapat pahala walaupun dia tidak muakkad. Kalau kamu tak nak solat, kamu duduk diam lah. Ni sembang. Solat sini, dia duduk sini, dua orang duduk sembang tu tak berhenti sampai komat pun sembang lagi, sampai imam takbir barulah bangun nak solat. Apa dah punya manusia kecil-kecil tak nak mampu. Sudah besar menyusahkan orang. Nah, tu kita datang masjid kena ada ilmu, bab solat pun kena ada, bab jangan duk ganggu orang pun kena mengaji belakang. Jangan main masjid lah, duduk di rumah lagi bagus. Lagi tak dapat dosa. Main masjid nak dapat pahala, rupanya dapat dosa. Kita tak tahu. Nah, jadi siapa-siapa tak erti adab masjid, siapa-siapa tak erti solat jemaah, buat masa sekarang jangan datang lagi, mengaji dulu, lepas tu baru datang. Nah, jangan tak datang terus, rugi je lah. Ngaji dulu, bagi kita tahu betul-betul solat jemaah macam mana, adab-adab dalam masjid, barulah kita datang, barulah sempurna amal ibadah kita. Nah, bukan mari ikut orang sahaja, tak ada apa, dah rugi. Baik tuan-tuan, muslimat muslimat yang dirahmati sekalian. Demikian juga haram hukumnya membaca dengan jahar nyaring yang mengganggukan orang yang solat di tepinya. Baca pokok alhamdulillahirabbil alamin. Tak sedap langsung. Ikut sudah boleh tahan. Alhamdulillah. Tak ada lagu langsung tak sedap. Sedap boleh tahan. Kacau lah. Takbir kuat tak boleh, ganggu orang. Takbir waswas pun ganggu orang. Baca kuat pun ganggu. Semua ni jenis ganggu, memang kita tanggung dosa. Nah, kalau kita jenis tak boleh nak kontrol, jangan datang masjid lah. Untuk solat jamaah lah jangan datang. Kuliah kena datang, wajib fardu ain. Solat jamaah fardu kifayah, hang solat di rumah, lepas tu hang start kereta main dengan kuliah. Lepas tu balik solat di rumah pula. Tak apa. Nah, yang penting fardu ain ngaji, kena ngaji. Baik tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Ada orang kata ni mazhab Syafi'i punya pasal ni yang menyebabkan kita jadi was-was gini. Syafi'inya yang pertama kena niat, kena lafaz niat, sunat. Kan kita sunat kata sahaja aku solat, ataupun kita kata usolli tu sebelum kita takbir. Nah, usolli fardhul maghribi salasa raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Sebut usolli dulu, ataupun kita sebut Melayu lagi elok Melayu, sahaja aku solat 3 rakaat menjadi makmum kerana Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Bila dah takbir nak terjemah hak usolli tu pula, nak bawa hak dalam hati pula. Tadi sebut dah di mulut, masa takbir kena sebut, kena niat di hati pula, di mulut A sampai Ba. Mazhab lain tak ada. Mazhab lain mana ada usolli Syafi'i ya, tuan-tuan. Dia takbir terus ya. Nah, dan Hanafi tu tengah dah ambil wuduk basuh kaki boleh dah niat solat. Dia masuk tu Allahu akbar, Allah Maha besar. Tak payah lalu sini dah, mudah. Syafi'i punya masalah ni. Marah Syafi'i. Siapa dia marah? Haji Syafi'i. Syafi'i marah Syafi'i. Ya Rabbi, orang macam ni ulama sebut khablul aqli. Akal dia lemah, wa jahlun fid din, dan jahil dalam agama. Nah. Yang kata memang Syafi'i dia kena niat tu muqtarinan bi fi'lih, dia kena disertai dengan perbuatan. Dia tak boleh niat masa ambil wudu ataupun masa duduk jalan nak pergi, tak boleh. Dia kena masa kita nak buat. Ini Syafi'i punya. Susahlah sikit. Tapi kalau orang boleh buat, tak apa buat. Kalau kita tak boleh buat, dia ada pendapat kedua dalam mazhab. Hal ni kata kalau duduk marah Syafi'i, mana dia jahil dalam agama. Dia tak mengaji pun fiqh Syafi'i. Duduk marah, kena sebut usolli, kena niat dalam hati. Dia ada pendapat kedua, bagi hak tak boleh, dah tak boleh masuk. Makna dia boleh niat sebelum sedikit daripada takbir. Niat dah, sahaja aku solat maghrib 3 rakaat mengikut imam. Allahu akbar, tak payah niat dah. Ada pendapat itu dalam kaum Syafi'i. Kan tak boleh nak buat dalam hati, hang pakai pendapat tu. Ada faham? Maknanya kalau kita ni betul-betul mengaji fiqh Syafi'i, tak ada orang was-was pun, tak ada. Sebab apa orang was-was? Hak jenis niat, sebab apa was-was? Sebab dia tak mengaji fiqh Syafi'i. Dia nak niat juga masa takbir, dah tak boleh. Pakai pendapat hak kedua.
Boleh niat sebelum takbir. Hak takbir tak payah niat dah. Macam Hanafi juga. Allahu Akbar, ingatlah hati Allah Maha Besar itu sudah. Nak bagi hati itu tidak kosong daripada zikrullah. Tuan-tuan, ibu-ibu simak, bermakna kalau kita betul-betul pure Syafi'i, tidak ada seorang pun akan waswas waktu takbir. Bila ada orang waswas waktu takbir, yang pertama memang syaitan suka dia, yang kedua memang dia jahil. Dalam fiqh Syafi'i itu sendiri. Nah, aku tanya mazhab apa? Mazhab apa? Mazhab apa? Syafi'i. Syafi'i nama apa? Jeng. Nama Imam Syafi'i pun tak tahu. Imam Syafi'i nama apa? Muhammad Syafi'i. Muhammad Syafi'i itu Muhammad Matahari tu, ajaran taslim. Dia Muhammad bin Idris. Nama dia lepas tu mazhab dia lagi tak erti. Mengaku mazhab Syafi'i tapi sebenarnya kosong, tak tahu, orang ikut orang. Baik tuan-tuan, ibu-ibu muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi ingat jadi jangan ada was-was. Kalau kita mengaji betul-betul dalam bab takbir ni, boleh niat sebelum sedikit daripada takbir. Kalau kita memang tak boleh, maka tidak akan berlaku sebarang was-was pada takbir. Baik tuan-tuan, ibu-ibu muslimat yang dirahmati sekalian. Bagi yang tak was-was pula, dia pun janganlah seronok sangat. Aku tak was-was, Allahu Akbar lalu. Dia baguslah kalau dia boleh buat gitu, tapi dia jangan terlalu gembira. Kalau dia mengaji maulid tak apalah, takut dia mengaji tak apa maulid, dia duk kata dia betul dah. Sebenarnya syaitan tak nak kacau dia sebab dia tak betul di awal. Jadi ulama sebut perompak tidak akan merompak rumah yang nak roboh. Apa? Kada apa dah lah. Tengok rumah tu lampu pun tak ada, nak roboh dah, agak dia masuk rompak. Bodoh masuk. Perompak akan merompak rumah ada CCTV. Betul? Macam setan lah, dia tengok dia ni daripada awal tak payah kacau lah. Dia sedar, dia tak ada was-was, setan tak kacau. Allah besar lalu. Tapi sebenarnya dia daripada awal tak betul tu, setan tak kacau. Kalau dia tegur tak apa. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, tak semestinya orang yang takbir sekali itu betul dan tidak ada was-was. Tak ada was-was dia mungkin, bukan wajib, mungkin setan tak nak kacau sebab dia memang tak reti, jahil daripada awal. Maka tidak ada juga gangguan. Setan akan kacau orang yang ada ilmu. Macam pencuri akan masuk rumah yang ada CCTV, rumah yang tak ada macam rumah aku, memang dia tak masuk. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, maka moral ceritanya jangan pasang CCTV. Tu lagi elok jangan pasang grey. Ada baca cerita 1001 malam. Dia curi duit, curi harta, curi duit. Lepas tu duduk balik rumah dia. Jadi dia nak elok orang tahu dia curi duit orang. Maka dia tulis depan pintu, aku bukan pencuri. Cerai bodoh. Orang tahu dia seorang tulis itu, dia curi. Jadi kalau kita pasang CCTV, maka pencuri dapat tahu yang kata rumah kita tu mesti ada barang bernilai. Kalau tidak, macam mana kita nak pasang CCTV? Mesti ada barang nilai. Maka dia akan tengok, ambil masa 2-3 bulan, tengok kita betul-betul tak ada di rumah, dia pun ambil tahu kita nak pergi mana, dia akan mula masuk. Begitu. Baik tuan-tuan, jadi setan pun sama lah. Kalau tak ada ilmu, memang daripada awal tak kacau, mudah. Baik, selesai nombor 12. Makruh berimam kepada orang was-was. Dan kita janganlah jadi was-was, sebab kalau kita ikut mazhab Syafi'i betul-betul, memang kita tidak akan was-was. Baik, 13. Hukum mat. MAD mad. MAT mat. Kalau kita nak panggil orang, janganlah panggil mat. Kita suka panggil orang ni mat. Mat apa? Rempit. Mat apa? Mat apa? Gian. Mat apa? Rok. Muhammad. Mat tu dah dua makna. Kalau MAD macam ni, mad, nama dia panjang. Tengok orang pendek panggil mat. Tengok dia rendah tapi orang panggil mat. Mat tak betul. Patutnya panggil qasar. Qasar pendek kan. Solat qasar tu pendek kan. Dia 4 jadi 2.
Mat nak panjang. Kalau mat MAT, mat macam mat rempit MAT, macam mat rempit. Mat mana apa? Mampu. Tu lah rempit tu tak lama mampu ya. Tu. Nah. Jadi panggil nama penuh Ahmad. Kalau dia nama dia Ahmad, panggil Ahmad. Yang panggil mat. Nak pergi mana siapa macik mat. Mat tu siapa? Ahmad ke Muhammad ke? Panggil pergi penuh. Bukan panjang mana pun. Muhammad pendek tak susah pun. Yang susah ni Arnold Schwarzenegger. Apa ya? Nak pergi mana? Arnold. Apa ya? Ahmad Muhammad mudah. Sebut mat juga ujung. Ini adalah jenis orang Melayu suka syokang. Baik tuan-tuan, semat yang dirapati hukum mat. Mat maksud dia memanjangkan. Dalam kerungan tu memanjangkan. Panjang apa? Takbiratul ihram. Allahu Akbar tu takbiratul ihram. Nah. Hukum panjang tak mana ni? Panjang tak Allah tu lah. Kalau tak boleh, tu batal tu orang. Allahu Akbar, batal tu. Tak boleh panjang tu. Kalau kita panjang tu makna dia kita sudah bertanya, adakah Allah itu besar? Jadi kok tu makna. Asal makna Allahu Akbar, Allah itu yang maha besar. Tiba-tiba kita adakah Allah itu besar? Nak tanya siapa? Batal dia berdawar gitu. Nah, ataupun Allahu Akbar. Batal ada lagi. Tambah alif buat apa? Kada alif. Baro ka alif ra, baro. Bar. Ada bincang ni kalimah Allah. Nak kata Allah kan nak kata Allah, nak kata Allah. Macam tu. Nah, okey tengok. Disunatkan bagi imam dan makmum janganlah memanjangkan mat pada takbiratul ihram. Disunatkan mana sunat tidak dipanjangkan mat pada takbiratul ihram. Jadi sunat dia 2 harakat lah. Sunat dia hak asal 2 harakat. Dia ada tarik panjang, tuan-tuan. Alif lam ha atas lam tengah tu dia tarik panjang tu makna dia 2 harakat. Nah, Allahu Akbar gitu. Allahu Akbar tu 2 rakaat. Hak tu sunat. Sunat. Kalau dia tak panjang makruh. Allahu Akbar makruh. 1 rakaat. Allahu Akbar. Gimana? Allahu Akbar. Tak tahu. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Tak panjang Allah, makruh. Allahu Akbar 2 rakaat. Allahu Akbar 2 rakaat. Allahu Akbar 2 rakaat sunat. Tapi kalau kita panjangkan dia jadi harus, tidak makruh, harus. Ini kita ni bab takbiratul ihram. Intiqal belum masuk ini takbiratul ihram. Nah, harus kita nak panjangkan sikit dia dah 2 harus. Tapi hak sunat 2. Kalau kita buh 4, buh 6 sampai 14 harus Allahu Akbar. Jangan sampai lebih 7 alif. Jangan lebih sampai 14 sampai 16 rakaat. Jangan Allah. Apa dia? Ingat siap dah sambung lagi. Nak solat ke apa? Dia tak nampak macam solat dah pula gitu. Macam azan dah pula. Azan pun makruh panjang-panjang lebih dah tu. Nah, tuan-tuan muslimat yang dirahmati, sebab apa kita sunat panjang? Kita macam ajak lah. Ajak. Tahu ajak? Kalau kita kata jom tu pendek. Jom. Pendek. Jom. Banyak sikit. Yang kita tulis dalam WhatsApp. Mari sini. Tu ajak lah tu. Allahu Akbar. Tu imam. Tu imam ajak solat tu. Ni Allahu Akbar. Ni ajak kat solat sendiri ni. Tu tujuan panjang. Nah, tapi hak sunat 2, tapi buat 4, 6, 8, 10 sampai 14 masih lagi harus. Harus ni tak dosa dan pahala pun tak dapat lah. Kalau Allahu Akbar 2 rakaat, dia sunat dapat pahala. Allahu Akbar makruh.
Sama tak? Tak dapat pahala. Kalau dia panjang, 2 jadi dapat pahala. Macam tu makruh ni. Makruh buat tak besar, tak buat dapat pahala. Mana buat 2 dapat pahala, buat 1 makruh. Baik tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi elok buat 2 dah. Allahu akbar. Macam ya. Gitu. Baik. Kemudian, dan hendaklah imam itu menyaringkan dengannya takbir kalau Allahu akbar. Dia imam bagi kuat sikit supaya makmum mendengar dia takbir. Ada imam slow, Allahu akbar, la ilaha illallah. Berapa orang boleh dengar? Sami Allah. Dan kita budak gelak. Imam apa? Solat seorang ke jadi imam. Kuatlah sikit imam. Allahu akbar. Itu sedap. Kuat sikit. Nyaringkan dengan ada segala takbir ini, dengannya dan segala takbir intiqalat. Takbir intiqalat pun imam kena kuat. Allahu akbar fi rukuk. Allahu akbar fi sujud. Allahu akbar bangun di sujud. Itu semua intiqalat. Kuat juga, sama kuat dengan takbiratul ihram, sebab makmum nak ikut kita berpandukan takbiratul ihram dan takbir intiqalat. Intiqalat ni perpindahan dari rukun ke rukun. Tapi yang tu sunat lah. Sunat. Takbiratul ihram tu rukun, takbir intiqalat dia masuk sunat hay'ah. Gitu. Kalau kita solat seorang diri tak payah. Kalau kita tak takbir pun sah. Pakai turun gitu. Tak kata sah dah solat tapi bodoh. Solat dia tidak sempurna sebab dia tidak buat solat sunat hay'ah yang ada. Tapi kalau jadi imam dia kena takbir kuat. Makmum jangan kuat. Makmum kau nak cerita pun jangan kuat. Biar dia dengar telinga dia sudah. Allah. Sami Allah. Begitu. Baik, dan ada pun makmum hendaklah disirkan. Sir apa makna? Diperlahankan dengannya dan segala takbir di dalam solat, melainkan jika ia jadi muballigh maka hendaklah ia membacakan takbir itu dengan suara yang nyaring. Jadi makmum memang kena baca perlahan takbir. Bacaan Fatihah pun dia semua telinga dia saja dengar. Satu jengkal. Mulut kita dengan telinga satu jengkal. Satu jengkal saja. Makna kalau kita baca untuk sekadar telinga kita, telinga makmum sebelah ni mungkin tak sampai sebab dia akan lebih lagi sejengkal. Kan belaga telinga kita ada makmum. Belaga telinga terus. Kita dengan dia komar dekat pun sejengkal. Jadi 2 jengkal dah. Mulut kita dengan telinga dia 2 jengkal. Tapi kadang-kadang dia sampai tak apa, sikit-sikit dia maaf pada syarak. Kalau sekadar sebelah ni dia maaf pada syarak. Ni hak ujung nu dengar. Bukan kata sebelah ni. Hujung sah dengar, dia tengah hujung nu dengar, hujung ni dengar. Itu memang haram, tak boleh. Dia menyusahkan orang, mengganggu orang. Jadi kontrol volume bila kita jadi makmum. Jadi imam lain, jadi makmum lain. Jangan bila dia jadi imam, dia nama pun imam, dia jadi imam masjid. Tiba-tiba dia jadi makmum kuat juga, Allahu akbar. Dia perasan jadi imam, tak boleh. Hak ini perasan jangan jadi makmum, kena jadi imam semua. Takut dia kuat. Baik, tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian, kecuali dia muballigh. Muballigh ni apa dia? Kalimah ballagha yuballighu tablighan. Nabi di antara sifat yang wajib bagi mereka ialah tabligh. Tabligh artinya menyampaikan agama kepada manusia. Itu tabligh. Jamaah tabligh, mereka nak menyampaikan ilmu pada masyarakat. Muballigh, orang menyampaikan suara imam kepada makmum. Itu muballigh, menyampaikan suara imam kepada makmum. Sebab apa? Imam slow. Yang ni kalau di kita ni kita tak jumpa. Pergi Mekah dah. Tak apalah, dia tu mazhab lagi. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, kita hak Syafi'i ni, kalau masjid aja ni ada mikrofon, tak payah pakai muballigh. Muballigh benar. Tu imam tu kuat dah. Suara tu imam tu di mikrofon dengar sampai belakang tu. Hak muballigh tak sekuat itu. Muballigh juga. La ilaha illallah. Guadong.
Dia nak jadi ada membalik ni kalau yang pertama mikrofon rosak. Mula-mula kaya Allah Akbar sampai tengah-tengah, maka bersedia orang belakang tu imam bantu. Orang belakang tu imam nak kena suara kuat-kuat sikit lah. Nah, imam tak larat, Ustaz Hadi tak larat, kuat-kuat jatuh tu. I see you, you see me. Mana larat ni, jantung dah bypass. Tak larat. Bila mikrofon rosak tengah solat, kalau sebelum solat kita boleh prepare dah awal. Hang jadi balik. Tu imam boleh tunjuk, kamu siapa suruh duduk belakang aku. Nak lari tak boleh. Dah tengah-tengah solat, mikrofon pup rosak. Buka karan tak ada orang apa-apa lah. Nah, maka bersedia. Tu iman tak kuat, nanti hak belakang dia sebuah salah. Jadi kita Allahu Akbar. Dia balik. Saya pernah khutbah di satu masjid. Dekat ni juga, tak tahu nama masjid. Malu. Abang khutbah pertama hari, mikrofon tidak sanggup mendengar suara aku. Mapuh tu. Bila mati, jangan dah hari tu, jangan dah. Bila mati ni, depa holo hak tu bila hak azan holo mai. Hak tu pun puk juga. Depa tarik hak tu imam mai. Mapuh juga. Lah kali barakallahu li wa lakum. Nak tutup apa depan-depan ni dengar hak lekan tu jengkreng. Sambung sikit cukup rukun berhenti. Jadi sampai nak solat pun tiga mic ni tak boleh pakai. Mic hak khutbah tak boleh, mic yang azan tak boleh, mic imam tak boleh. Maka hak belakang saya jadi membalik daripada awal. Hang jadi membalik. Dia Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allah. Kalau kita mazhab Syafi'i, Rabbana lakal hamd, mazhab Hanbali, Maliki. Ada ikut waktu. Nah, kita tetap sami Allahu liman hamidah, kita pun sami Allahu liman hamidah. Sebab Syafi'i sama-sama. Imam sami Allah, kita pun sami Allah. Gitu. Nah. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati. Jadi keadaan begitu sahaja yang kita perlu kepada membalik. Nah, lain pada tu kalau mikrofon ada, tak payah. Sebab kita punya speaker memang sampai di luar. Kecuali masjid kita ni sampai melimpah keluar. Yang tu pun kalau membalik nak minta sampai juga seorang balik pun. Nah, mikrofon lah juga kena ejah, dia ada di luar. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati, maka dia masa tu bolehlah dia bertakbir dengan kuat untuk membantu imam. Sebab mikrofon rosak, imam tak boleh nak kuat. Biasanya imam ni tua-tua lah. Nah, tapi kalau imam tu kuat dah, tak payah. Imam tu kuat dah, membalik pun dia membalik juga. Dia dengan imam kuat lagi, apa guna? Tak ada guna dah. Kecuali suara dia lebih kuat daripada suara imam, biarlah dia takbir kuat. Imam tak payah menyusahkan diri untuk kuat, biasa-biasa saja, biarlah dia belakang. Sebab dia kerja dia nak takbir. Imam nak baca Fatihah lagi, nak baca surah lagi. Nah, dia kerja dia takbir, tak ada hal lain tu. Maka bagi kerja pada dia, imam buat biasa-biasa sudah. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian, itu keadaan dalam tajuk hukum mak memanjangkan takbiratul ihram. Baik, takbir intiqalat dia berbeza dengan takbiratul ihram. Ni kena beringatlah siapa-siapa nak jadi imam. Kalau dia nak solat seorang diri, tidak ada masalah. Kalau bila dia jadi imam, dia tidak ada pilihan. Nah, dia tidak ada pilihan, dia kena ambil pendapat yang memenuhi segala pergerakan dia. Nah, kalau pergerakan pendek, maka takbirnya pun pendek je lah. Allahu Akbar, pendek je lah. Daripada qiyam ke rukuk, Allahu Akbar, pendek saja sebab pergerakan itu pendek. Dan kemudian sami Allahu liman hamidah pun pendek saja. Yang nak panjang daripada qiyam nak ke sujud, Allahu Akbar. Dia kena pastikan bila dia dahi dia mencecoh ke tempat sujud, baru bunyi bar. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, sebab apa? Sebab kita dalam solat ini, kita makruh kalau kita tidak berzikir, tidak ada ingat Allah, ada ruang kosong, tak boleh. Sebab tu bila kita Allahu Akbar, maka seluruh pergerakan kita ada kalimah Allah, tidak ada yang kosong.
Kalau kita buat macam ni, Allahu Akbar, sampai sini Akbar dah, maka bermula dari sini kita turun tu kosong. No. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, ataupun kita turun dulu, bergerak dulu, nak sujud, gerak dulu sampai separuh rukuk baru Allahu Akbar. Hak kita mula bergerak tadi sampai rukuk tu kosong. Jangan. Setiap ruang solat jangan bagi kosong. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, paling bahaya imam ni bila dia sami Allahu liman hamidah. Sama juga bila kita mula bangun tu mula tu sami Allahu liman dia itu hamidah. Dia itu dah. Ada imam dia bangun dulu ibu. Dia betul sami Allahu liman hamidah. Oh, ada ini tu. Macam boh. Dia bangun. Sami Allahu liman hamidah. Steady tu imam. Ni bahaya makmum belakang ni. Makmum hak datang tadi. Nah, hak datang masbuk ni. Bila masbuk ini, imam rukuk kan? Imam rukuk, dia berdiri. Jadi bila dia nak rukuk, dia Allahu Akbar tu, dia kena sempat bertamakninah dengan imam sebelum imam bangun. Kalau jadi macam ni memang dia tak dapat ni. Selisih mungkin selisih. Dia kena sekejap lah. Imam bangun. Jadi dia baca, imam dia memang tak tengok imam, dia tengok buat sujud, dia belakang-belakang tak tengok imam. Imam rukuk, dia baca alhamdulillah rahmanir imam bangun dah ni. Betul dah. Bau sami Allahu liman hamidah, dia rukuk, dia ingat dia dapat kau benar imam dah beri betul lah. Imam baru kata, kesian ke dia belakang, solat dia tidak sah. Nah, sebab tu jadi imam jangan. Pastikan pergerakan kita, sebab kita hak balik tiang, kita hak hujung, mana kita tengok tu imam. Kita berpandukan bar dia. Betul, dia pastikan bila bar dia sampai. Kalau rukuk sampai pada dia dah pegang lutut bar. Nah, kalau sujud dia pastikan dahi sampai bar. Kalau dia bangun pastikan dia qiyam betul-betul bar. Nah, tu imam. Banyak kita nak jumpa tapi kita nak tegur, kita segan. Dalam kuliah kita cakap. Nah, nak secara umum mudah, nak face to face, orang Bali panggil face to face, payah sikit. Saya hampa buat depan saya tak tegur, malah aku tegur. Dengar kuliah aku tegur. Secara umum lebih mudah dengan face to face. Face to face kali tegur ngajuk tu. Orang tua-tua mengajuk huduh. Tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati, kadang tu kita sebut orang hampir cakap dia. Kalau aku cakap, payah hampir cakap dia. Nah, payah sama. Kadang tu dia mengajuk. Ada seorang hamba Allah dulu, dia ikut tu imam tu dia macam ni. Imam tu biasa dia macam ni, sentiasa. Style dia dah macam mana? Dia pun nak ikut tu imam itu kok. Orang tegur nak dia tu imam tu. Tak mai tegur masjid. Zuhur tak mai, asar tak mai, maghrib tak mai, sampai ke subuh tak mai dah. Kata subuh, Jumaat pun tak mai. Tu saya kata orang tua mengajuk dulu. Nah, kita kena bersedia untuk ditegur. Kan kita bukan cerdik mana pun. Orang tegur kita tu kira alhamdulillah. Ingat senang orang nak tegur kita. Orang fikir banyak kali nak tegur tak tegur, nak tegur tak tegur. Orang fikir 3-4 kali. Tiba-tiba orang tegur kita marah. Hang siapa? Nah, patut terima kasih. Thank you. Orang balik itu thank you. Patutnya itulah jawapannya, jawapan kita bila orang tegur kita nak sombong buat apa? Tuan-tuan, nah terima teguran. Alhamdulillah, sebab kalau kamu tak tegur saya ni mungkin solat tak pernah sah kali. Alhamdulillah. Nah, terima kasih banyak-banyak. Patut macam tu ni marah. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati. Hang ngaji mana? Tanya ngaji mana pula. Baik, habis. Nah, hati-hati.
14. Pukul apa dah? Cukup lah, aku tak lagak dah. 14 sambung. Nah, minggu depan. Kita tengok soalan sikit kalau ada. Paling lewat pukul 9 kita berhenti. Tak ada soalan, berhenti lah. Baik. Soalan pertama. Minta pencerahan kalau solat sunat duha kita tertinggal, kita boleh qada. Soalan tu, kita boleh qada ke tak soalan. Tapi kalau solat sunat qabliyah subuh kita boleh qada tak ustaz? Terima kasih. Okey. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Solat sunat dia ada dua jenis. Satu nama dia solat sunat muakkad, yang qabliyah ba'diyah ni lah, nama dia rawatib ni. Ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Baik, sebab apa ulama-ulama meletakkan nama saat ni muakkad, yang ni tidak muakkad? Nabi tak nak sebut pun sebab mereka melihat berpandukan pada perbuatan Nabi. Nabi ni kalau solat yang ni, solat sunat ni, kalau dia tertinggal, dia tak sempat, dia qada. Contoh, lepas Nabi solat zuhur satu hari, tiba-tiba datang satu kabilah daripada mana tak ingat, nak tanya soalan tentang agama lah dengan Nabi. Bila nak tanya soalan agama penting lah, fardu ain. Nabi jawab sampai masuk asar, lama tu. Nabi biasa lepas solat zuhur dia solat qabliyah, ba'diyah zuhur. Tapi dah depa datang jadi terurut, saya ingat sat tapi lagi tanya lah kali masuk asar. Maka lepas solat asar Nabi qada sunat ba'diyah zuhur yang dia tak solat tadi sebab depa dok mai tanya ingat sat tapi lama. Nabi qada, makna solat ba'diyah lepas zuhur tu muakkad. Ulama letak muakkad sebab apa? Nabi sampai qada yang tu. Baik. Okey. Jadi contoh kita solat yang muakkad ni sebelum subuh, nah, selepas maghrib, selepas isyak. Ini sunat-sunat muakkad. Tuan-tuan, sebelum zuhur, nah, selepas zuhur. Kalau kita jenis tak pernah tinggal solat sunat qabliyah ba'diyah ni, tiba-tiba kita tak sempat, contoh subuh, kita tak pernah tinggal pun solat sunat qabliyah subuh, tiba-tiba hari tu kita terlewat sikit, datang masjid, elok sampai nak solat, qamat dah, Allahu akbar. Jadi bila qamat dah tak boleh dah kita nak solat tu, tunggu je lah, tak payah duduk pun. Nah, pendapat yang sah kita dah sebut sebelum daripada ini, kita berdiri je solat. Kita tak sempat solat, maka lepas itu kita qada semula. Sebab kita tak pernah tinggal pun, hari itu kita tak sempat, tak apa, nanti kita qada semula. Tu qada. Ni datang masjid awal imam habis azan, bila habis azan subuh, orang bangun solat, orang qada lah ni. Qada lepas ni kepala otak hang. Hak tu tak ada qada dah, sebab hang boleh solat tu. Yang tak solat buat apa, nak qada mana boleh. Tuan-tuan. Nah, jadi solat sunat, duha pun buat duha, masuk tu duha buat. Kita sentiasa buat. Tiba-tiba hari tu terlewat ataupun kat mana terlupa, tak buat. Qada tak apa. Ni tu duha masuk tahu dah tak apa qada ah. Hak tu tak boleh. Ada faham ni? Cik Nasir nampak melenggak ini. Ni ada harap tu, dah. Faham nombor satu dulu. Hak tu nombor dua dah. Ada orang buat rakaman dia tidak tak apa, aku rakam dah. Boleh dengar, aku tak faham, nah, dia tu. Baik. Sebab tu saya pesan bagi hak rawat rakaman, dia kena mengaji. Jangan rawat rakam pergi tidur kat luar. Boleh dengar, jangan. Nah, kalau kita tak faham boleh tanya, ada rakaman tak boleh tanya dah. Tak ada siapa nak layan. Baik, jadi boleh kalau kita jenis tak pernah tinggal solat duha, tiba-tiba tertinggal ataupun tak sempat buat, bolehlah kita qada. Tapi kita jenis tak buat, habis pun nak buat tak payah. Tidak sunat lagi dah. Baik. Nak faraid duit RM5,800. Ni hak tunai RM5,800 kepada yang pertama isteri. Mana hak mati ni suami suami mati meninggalkan seorang isteri, 3 orang anak lelaki, 2 orang anak perempuan.
Jadi macam mana nak faraid hak 5,800? Baik tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian. Pertama kali isteri bila dia kata ada anak lelaki 3 orang, anak perempuan 2 orang, tak kira anak apa pun, nyanyi ada anak seorang kan, tak kira. Maka isteri akan dapat automatik 1/8 daripada 5,800. Nah, dia akan dapat 1/8. Kemudian bila tolak bahagian isteri 1/8, maka hak baki itu anak lelaki dan perempuan lizzakari mislu hazil unsayain. Baik, saya tolong kira. 5,800 kita bahagi 8 sama juga 725. Bahagian isteri daripada 5,800 sikit saja. Berapa? 725. Nak banyak jadi anak. 725 ringgit selesai. Baik, 5,800 tolak 7,725 dia. 725. So baki dia baling itu sama semua. So baki 5,075 ringgit. 5,075 ringgit, kita ada 3 orang anak lelaki dan 2 orang anak perempuan. So lizzakari mislu hazil unsayain. Anak lelaki ini dia seperti 2 bahagian perempuan. Mana 2 orang perempuan dikira 1 lelaki, maka 3 orang anak lelaki campur 2 orang anak perempuan dikira 1 anak lelaki, dikira 4. Maka 5,075 kita bahagi dengan 4. Dapatlah 1,268 ringgit 7 kupang 5 duit. Maka anak lelaki 3 orang tadi, maka mereka dapat 1,268 ringgit 7 kupang 5 duit, lebih banyak daripada isteri. Mak marah lalu, anak dapat banyak. Dia dapat sikit. Nah, lepas tu dia bila beranak dia bunuh terus selamat. Baik, maka hak 3 anak lelaki 1,268.75. Hak perempuan kita bahagi 2. 1,268 bahagi 2. Bahagi 2. Dapatlah 634 ringgit.375. Mana lebih dengan 3,7 duit. 3 upang, 4 upang lebih kurang itulah. Nah, 634 ringgit lah. Gitu cara bahagi dia. Okey, seterusnya. Okey, tak ada setakat tu saja nampaknya. Ya, last. Kalau dia nak baca tu, dia ada masalah. Dia tu siapa pula ni? Orang lah. Dia tu orang apa dah? Makmum ke imam? Makmum. Dia ada masalah pendengaran. Lepas tu dia nak adjust dia punya suara supaya orang tak dengar, mungkin ada masalah. Dia tak dengar tu daripada mula ke dia baru lah? Dia ada masalah. Baru jadilah, baru masa tua baru jadi. Jadi dia nak adjust. Masa muda okey lagi lah. Baik. Maka dia adjust ikut masa muda. Contoh masa muda dia baca Alhamdulillah, dia dengar dah. Bila dia tak dengar dia kata Alhamdulillah, nak kuat pun dengar. Maka jangan ikut Alhamdulillah tu. Ikut Alhamdulillah hak muda walaupun dia tak dengar. Ikut hak dia dengar dulu. Dia adjust ikut hak baru jengkreng sebelah adjust ikut hak lama masa dia dengar dulu. Walaupun masa kalau dia baca macam tu telinga dia tak dengar dah, tak apa. Nah, tak apa. Sebab syarat rukun kauli Fatihah tayat akhir ni dia kena dengar itu bagi telinga yang biasa. Bila dia sudah dikurang mendengar, dia tetap adjust macam dulu, macam dia biasa dulu, walaupun dia tak dengar, dimaaf pada syarat. Ada faham? Okey, clear. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, jadi sekadar itu dulu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyan wa la matrudan wa la mahruman ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.